Assalamualaikum guys. So hari ni sama je. Hari ni aku akan kongsi satu cerita kisah seram yang aku sendiri alami sepanjang hidup aku. Tapi yang ni hanyalah a part of kisah seram yang aku hadapi selama aku hidup lah. Tak semua aku cerita. Ini adalah separuh saja ya. Okey, kisah yang pertama ni I'm sorry. Kisah yang pertama ni berlaku pada tahun 2013. Waktu tu ayah aku baru je meninggal. Hujung tahun 2013 ayah aku meninggal. Dan dia ditanamkan pada waktu malam. Lebih kurang dalam 9 lebih macam tu lah lepas isyak. Dan selesai pukul dalam 10. Jadi dia pergi ditanamkan pada pukul 9.45 macam tu. Pukul 10 dah siap apa semua. Dan aku bukan nak buka aib ke apa ni, bukan aib Yang ni adalah disebabkan oleh perasaan aku. Kau tahu tak, bila orang meninggal, ayah aku meninggal, mestilah aku sedih kan, macam korang semua takkanlah tak sedih. So bila kesedihan tu melanda, dia akan jadi satu benda yang kau tak boleh nak jangkakan lah. Seluruh tubuh badan kau lemah, jasad kau ni macam tak berguna lah, orang cakap. And waktu tu, masa tu dah siap gali apa semua kan. Lepas tu macam mana, dia bukan siap gali tapi dah siap tengah-tengah gali kubur, tengah nak tutup semua tu. Lepas masukkan mayat, nak tutup tu kan, aku ni duduk di waktu tu malam, aku duduk belakang daripada kubur tu. Sebab kita orang perempuan kan tak boleh dekat sangat dengan pemakaman tu, nanti timbul fitnah ke apa. Waktu tu aku, kakak aku, lepas tu jiran aku, and then ada 5 orang lah dekat aku ni, dekat tempat aku. Waktu tu aku sedih lah kan, tengah sedih. And then aku pun palinglah dekat satu lorong tu. Dekat kubur tu ada satu rumah. So rumah tu orang duduk. And laluan dekat rumah tu, tepi rumah tu ada laluan straight je. Straight tu gelap, lorong dia gelap kan. Lepas daripada tu aku toleh, aku pun tengok, siapa pula tu kan, tak pakai tudung. Lepas tu dia pakai baju serba putih lah, macam baju kurung. Tapi aku tak nampak muka dia. Aku nampak rambut, baju dia dengan cara dia berjalan. Okey, dia berjalan start daripada hujung lorong gelap tu, datang macam meluru ke arah aku lah. Dia macam datang macam tu. Ni, dia berjalan macam tu kan. Aku tu duduk dekat lorong tapi bukan lorong dekat sangat. Macam tu lah. Lepas tu aku tengok, kenapa kan dengan orang ni? Kenapa dia jalan tapi dia tak datang pun dekat kita orang? Kalau dia jalan, mestilah jalan straight kan, takkanlah dia jalan lepas tu dia undur balik. Dia jalan, dia patah balik, lepas tu macam mundar-mandir lah, tak tahu nak pergi kat mana. Tapi yang peliknya, dia jalan-jalan tu sekitar dekat rumah tu je. Macam ni lorong. Sudahlah. Okay, aku lukis. Saya bodoh. Aku lukis yang ni rumah. Okay, ni rumah tau. And then ni ada lorong. Ni kubur. Ni kawasan kubur. Macam ni. Ni rumah orang tu. Ni kawasan kubur. Aku duduk dekat sini dengan orang-orang lain. Lepas tu benda tu duduk dekat sini. Dia jalan sampai sini. Lepas tu dia patah balik. Dia main pusing. Tapi waktu tu aku pelik tau. Kenapa orang lain tak nampak? Betul ke apa yang aku nampak ni? Atau aku je yang mata macam ni kan? Lepas tu aku tunggulah. Aku tengok je. Aku ni bodoh. Pergi tengok benda tu sampaikan aku tak jadi takut tau. Aku cakap, apa benda lah tu kan. Aku teringin juga nak tahu siapa malam-malam ni pakai baju putih. Dia nak datang tengok melawat kubur ayah aku juga ke? Bodoh. Lepas tu aku pun macam, betul ke apa yang aku nampak ni? Lepas tu aku tanyalah kakak aku,
dalam bahasa dalam dialek Kelantan lah. Kau nak menapok dok tu. Menapok dok. Lepas tu kakak aku pun berpaling lah. Lepas tu dia pun tengok, dia tak hirau. Lepas tu aku tanya, nampak tak? Lepas tu dia cakap, apa? Saya tak tahu sebab aku je nampak benda tu. Kakak aku tak nampak langsung, bodoh. And then aku tanya balik, kau nampak tak? Lepas tu dia macam dialek Kelantan macam biarlah. Macam sebab masa tu kita dah tak fikir apa dah, sebab arwah ayah aku kan meninggal. Aku sempat lagi melilau mata. And bila aku tengok balik, aku pelik lah kenapa dia jalan straight, lepas tu patah balik. Bila dia nak sampai ni? Lepas tu aku pun fikir, kenapa tak ada orang tengok ah? Aku seorang je ke yang nampak? Kenapa tak ada orang tengok pun kawasan tu? Ada orang lah. Kenapa tak ada orang tengok? Lepas tu aku pun lama-lama, aku pun biar je lah. Sebab masa tu, aku dah tak tengok sebab waktu tu orang dah baca talqin apa. Aku pun rasa sebab lah kan. Itu adalah pengalaman aku yang aku rasa memang real. Benda tu real. And bila aku cerita balik kat mak aku cakap mungkin tu penunggu rumah dia tu, ataupun makhluk halus yang kita sendiri tak nampak, tapi dia akan datang bila kita sedih ataupun kita down. Kita akan nampak benda tu. Tapi alhamdulillah aku tak hysteria pun. Sebab bila aku nampak benda tu, aku rasa macam normal. Macam nampak orang biasa. Macam tu. Tapi itulah good experience lah bagi aku. Walaupun aku tak nampak muka dia. Okay. Shit tu. Okay, kita pergi kepada kisah yang kedua pula. Kisah kedua ni berlaku baru je akhir tahun lepas. Waktu tu kan, aku dalam semester berapa aku tahun lepas, semester 3, aku duduk dekat rumah sewa. Benda ni berlaku dekat rumah sewa, okay. Aku sewa dia rumah tapi aku sewa bilik. Masa tu aku tengah hari aku nak turun ke kelas. Bila aku nak turun ke kelas tu, aku tengoklah keadaan sekitar rumah tu. Bukan rumah sangat, bilik tau. Ni sewa bilik. Bila aku tengok kawasan tu, bilik-bilik tu tak ada pun orang. Maksudnya orang lain dah pergi ke kelas. Aku ni kelas waktu lain, diorang waktu lain sebab kita orang tak sama kos, tak sama kursus. So tak ada orang langsung tau. Aku memang dah confirm tak ada orang langsung. Dalam bilik aku tu pun tak ada orang. Aku seorang je waktu tu sebab aku nak pergi ke kelas. Masa tengah aku nak turun tu, dekat tangga, aku pun nak cari kunci. Aku pun ambil lah kunci tu. Nak buka pintu tu lah. Pintu utama. Dan tiba-tiba, masa aku nak masukkan kunci tu, macam cerita drama pula kan. Tiba-tiba je, aku dengar bunyi orang bersenandung tau. Bukan menyanyi, dia macam bersenandung. Dia buat muzik tu. Dia bukan pasang muzik ke, dia tak menyanyi, cuma dia melagukan. Miming, bukan miming orang panggil. Dia buat macam tu tau. Aku dengar suara perempuan daripada atas, tapi aku tak tahulah. Aku tak tahu sebab masa tu aku betul-betul tak tahu tu suara orang menyanyi ke apa. Kalau dia menyanyi mesti ada lirik lagu dia. Tapi jarang tau kalau orang menyanyi macam ni. Suara tu bergema tau. Satu rumah tu bergema. So aku buat tak tahu je lah. Siapa pula yang menyanyi ni? Aku pun pandang atas. Tu, tengok. Dah berhenti. Dah tak nyanyi dah. Tapi aku tak fikir apa pun. Lepas tu, aku pun macam rasa pelik je. Tiba-tiba masa dia berhenti nyanyi tu, tapi tak ada bunyi apa-apa. Tak ada bunyi orang bercakap ke apa kan. Senyap sunyi je. Aku pun, alamak, terketar-ketar dah tangan aku. And masa aku nak buka, ya Allah. Aku pun nasib baiklah kunci tu masuk dekat dalam lubang. Kalau tak, memang aku pengsan dekat situ lah. Sebab kau seorang-seorang, and then kau dengar bunyi tu bergema. Dan dia bukan menyanyi lagu tau. Dia bukan nyanyi lagu sepasang sayap ke apa ke. Masalahnya aku tak tahu langsung note lagu tu. Macam dia bersenandung kan. Buat
Mana ada orang nyanyi macam tu kecuali orang gila. Takkanlah kalau makhluk, kalau benda tu adalah manusia, dia akan bernyanyi dengan lirik yang betul lah. Tak adalah nak saja macam tu, kecuali kau nak prank orang ke apa. Dan waktu tu aku confirm tak ada orang langsung dalam rumah tu. Ada pun sebab ada yang tidur. Aku memang nampak sebab dia orang buka pintu and then dia tutup lampu, dia tidur. So aku macam pelik lah kan. Start daripada tu aku terfikir, tapi aku tak layan pun masa tu sebab aku kan homesick. Aku susah nak layan benda macam tu. Tapi kadang-kadang aku terlayan juga. Dia tanpa sengaja kadang-kadang terfikir apa benda dah tu kan. Tapi berkat kesabaran kita dalam menuntut ilmu tu, kita tak ada rasa apa-apa. Dan aku rasa itu adalah pengalaman aku lah. Pengalaman yang paling berharga dekat rumah sewa tu. Walaupun aku duduk sekejap je kan COVID ni. So kalau nak katakan orang, dia tak menyanyi sampai bergema macam tu tau. Satu rumah dengar. So mungkin itu adalah bukan makhluk biasa. Dia adalah makhluk yang tak boleh nampak. Okay guys, that's all from me. 2 kisah yang aku cerita tadi tu, memang kisah tu betul-betul berlaku. Kalau korang tak percaya, itu terpulang kepada anda lah. Dan aku harap korang juga akan kena. Okay, tak ada, aku gurau je. Tapi korang kena apa ni, kalau orang cerita ke apa ke, kau jangan sombong sangat tau. Sebab itu bukan hari kau. And one day kau akan kena juga. So setiap manusia dekat atas muka bumi ni takkan terkecuali akan diganggu. Okay, itu saja video untuk kali ni. InsyaAllah akan ada part 2 kalau korang subscribe dan like video aku ni. Viewer aku meningkat, barulah aku akan upload video yang baru untuk kisah seram. So kepada korang yang nak menyertai giveaway, sikit lah aku bagi hadiah. Tak adalah besar gedebak macam iPhone, iPad, apa semua tu kan. Aku akan bagi sedikit cenderam harta sebagai tanda penghargaan kepada subscriber dan penonton aku. So korang boleh tengok dekat description, tekan description tu, korang akan nampak Google Form. Korang isi Google Form tu dan hantar, okay? Jangan tak hantar. Dan pastikan IG yang korang guna tu IG yang betul, supaya senang nanti aku nak detect. Dan cabutan giveaway akan dibuat apabila subscriber aku dah cukup 700. So korang jangan lupa untuk support aku lah kan. So itu je lah di video kali ni. So sekarang kan musim COVID-19. Dan aku nak cerita juga yang, okay, sikit je lah aku cerita. COVID-19 ni belajar aku rasa tak tenteram sebab semuanya online. Dan jangan fikir online ni seronok sangat. Dan tak ada benda yang seronok dalam dunia ni kecuali engkau membuat amal kebaikan untuk akhirat akan datang. Sebenarnya banyak lagi kisah seram yang aku akan kongsi kepada korang semua. Tapi itu adalah pembukaannya. Dan jangan lupa, sekali lagi aku ingatkan untuk subscribe video aku. Aku sangat appreciate korang semua, okay? That's all for me. See you. Bye.